Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda kembali sekali lagi, bukan sekali, 2 kali, 3 kali hari ini. Dah sesi ketiga anda bersama saya, moderator anda, Hafiz Roslan di Ngopi Kerjaya Khas bersempena dengan program Karnival Kerjaya dan TVET bersempena juga dengan Karnival Anak Muda Kamu yang akan berlangsung pada 16 dan 17 September ini yang bertempat di Stadium Indra Mulia, Perak dari 9 pagi hingga ke 5 petang. Baik, jadi kita sudah sesi hari ini sesi ketiga dan kita dah bersama dengan banyak company dari pelbagai sektor. Baik, untuk kali ini kita akan bersama dengan sebuah syarikat yang kalau difahamkan oleh saya baru lagi. Syarikat yang baru saja dan sedang giat mencari pekerja sekarang ini. Baik, jadi syarikat ini jika tidak silap saya bukan syarikat yang berasaskan solar energy, berpusat ataupun lokasi kilangnya terletak di Tasik, Perak. Jadi saya tanpa membuang masa lagi menjemput wakil syarikat Sinopon Advertising yang berhad iaitu Puan Nurliana yang juga merupakan HR di sana. Okey, baik. Jadi tanpa membuang masa lagi saya persilakan Puan Liana untuk perkenalkan diri dan seterusnya mungkin sedikit pengenalan tentang Sinopon Advertising. Silakan. Terima kasih Encik Hafiz. Assalamualaikum dan selamat petang semua yang tengok live sekarang. Nama saya Puan Iliana daripada bahagian HR. So saya sekarang di syarikat Sinopon Advertising Malaysia Sdn Bhd. Macam Encik Hafiz cakap lah, syarikat ni baru, memang baru. Kami akan beroperasi pada pertengahan bulan Oktober. Buat masa sekarang kami dah start recruit pekerja jugalah. Syarikat Sinopon ni adalah daripada China. So kita adalah syarikat yang pertama di Malaysia, tetapi dalam keluarga Sinopon adalah kilang yang keempat. So kita ada 3 kilang di China. So untuk makluman juga, kami dah recruit juga beberapa technician yang akan join kami pada minggu depan untuk set up di bahagian production lah. Baik, jadi kalau tak silap saya tadi, ini cawangan pertama di Malaysia ke kalau tak silap? Iya betul, cawangan pertama di Malaysia, kilang yang keempat dalam keluarga Sinopon. Baik, jadi semestinya negeri Perak bertuah kerana menjadi destinasi pilihan untuk cawangan pertama di negara Malaysia. Betul. Baik, baik. Jadi adakah ini kali pertama penyertaan Sinopon dalam Karnival Kerjaya ini? Tak, ini kalau ikutkan penyertaan yang kedua lah. Sebab hari tu kami dah sertai program kerjaya dekat Kampar. Dekat Kampar. So nanti kita akan join yang event 16 dan 17 September di Ipoh. Okey, baik. Okey, jadi berbalik kepada tujuan program Ngopi Kerjaya Khas ni diadakanlah, iaitu bersempena dengan Karnival Kerjaya yang akan diadakan pada minggu depan. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan sikitlah apa peluang-peluang pekerjaan, jawatan-jawatan kosong yang akan dibuka untuk Karnival Kerjaya nanti bersama dengan Sinopon Advertising. Okey, untuk kerjaya yang akan datang, so kita mencari pekerja untuk melengkapkan 10 line production kami buat masa ni lah. So kita actually Sinopon dia memang plan untuk buat 30 line production dekat Malaysia. So kita plan develop 10 dulu dan tengok tahun depan in middle of the year baru kita akan develop another plan lah. So untuk 10 plan ni kita perlukan tenaga kerja, especially untuk bahagian production operator. Okay, production operator mainly kita nak ada lelaki yang boleh membaca English dan boleh bercakap English lah. One of the criteria lah. Dan sihat tu badan, umur max tu 38 lah kalau untuk lelaki. Tapi kalau lebih sikit pun boleh. Kita tengok dia sihat ke macam mana kan, macam tu. Okay, dan kalau untuk yang jawatan lain, kita ada juga untuk pakai QC inspector, QA manager, kita ada lab, bahagian lab, okay, kita ada lab engineer, lab assistant, untuk bahagian facility and maintenance, kita pakai technician, mechanical and electrical, facility supervisor dan juga assistant manager untuk bahagian tu. Selain daripada itu kita ada juga warehouse. Untuk bahagian warehouse kita perlukan tenaga kerja untuk jawatan storekeeper, logistic assistant, warehouse executive dan juga forklift driver. Okey, baik, faham. Jadi kalau saya tadi mungkin terlepas sikit lah. Sinopon Advertising ni dia syarikat yang untuk penghasilan apa sebenarnya? Apa produk yang dihasilkan oleh kilang syarikat ni? Bila orang Google, sebab sekarang dah ada kat dalam Google kan, so orang ingat
buat solar. Actually kita tak buat solar panel. Oh, okey. Kita produce plastic foam untuk solar panel. Okey. So plastic foam tu kita akan hantar ke supplier lah. Mainly kita dah ada 2 supplier dekat Malaysia Oh, yang akan terima produk kita. okey, jadi baik. Saya rasa para pendengar yang sedang menonton di Facebook Live ketika ni jelas lah. Dah tahu dah. Okey, Sinopon Driving ni apa penghasilan produk yang dia buat tu. Okey, baik. Jadi berbalik kepada jawatan kosong tadi, saya tengok ada QC Inspector, maaf saya, Data Analysis Specialist ni. Dia Ya, betul. specialist berkaitan data. Macam mana tu kalau boleh Puan terangkan lagi? Okay, data analisis ni specialist, so kita buka kepada, especially kalau yang ada degree atau diploma dalam matematik lah ataupun business study. So tugas dia adalah untuk analisis data setiap hari production. Maksudnya setiap line production tu dia ada yang dikeluarkan, produk yang dikeluarkan tu, so dia akan analisis kuantiti, kualiti dan juga dia punya jumlah yang dihasilkan. Dia ada masa lah kan, dia ada kiraan masa dia. So pekerja yang menjawab jawatan data analisis ni, so dia bertanggungjawab untuk mengkaji benda tu untuk improvement juga. So data tu mereka akan key in dalam sistem yang diguna pakai oleh Sinopon. So dia akan link terus kepada China lah. So from time to time HQ nak tahu kita punya kualiti semua, dan daripada situlah. So kalau ada masalah masa dekat production tu, daripada data analis specialist ni yang akan identify juga. Jadi merupakan salah satu jawatan yang penting sebenarnya dalam syarikat Ya, ni. betul. Data analysis specialist ni. Okey. Jadi selain data analysis specialist ni lah, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit. Apa kelayakan dari segi akademik atau mungkin pengalaman yang diperlukan untuk mungkin sebahagian daripada jawatan yang ada ni? Mainly one of the criteria kena tahu bahasa English, boleh cakap dan boleh baca at least lah, walaupun operator. Reason is because kita punya our bosses semua daripada China. So communication dekat sini most is in English lah. Okay, then second is yang boleh bekerja shift. Itu penting. Sebab semua jawatan kami kebanyakan ni semua shift 12 jam. So kilang akan beroperasi 8 pagi 8 malam, 8 malam 8 pagi. So untuk jawatan QC, forklift, production, kebanyakannya semua dalam 12 jam lah kerja shift. Dari segi akademik pula, minimum adalah SPM. Yang highest tu kita ambil degree lah. Okey, baik. Jadi ya memang saya rasa memang lumrah begitulah untuk syarikat yang baru buka, memang kebiasaannya shift tu dia akan 12 jam sebab Ya, betul. berdasarkan pengalaman saya sendiri pun dulu bekerja dekat kilang yang baru buka pun memang begitu. Untuk permulaan nak pastikan production tu stabil sedikit. Okey. Baik, okey, kita dah pergi kepada jawatan yang ditawarkan dan kemudian kita dah tahu sedikit sebanyak tentang skop kelayakan juga. Mungkin ketinggalan sedikit tadi saya nak tanya, adakah mungkin kalau calon ni nanti mungkin dia fasih berbahasa Mandarin, bolehkah menjadi satu nilai tambah untuk mereka ketika hadir ke temuduga itu? Ya, betul. Kalau yang boleh berbahasa Mandarin boleh bercakap atau menulis dan membaca tu one of the kata apa, dia orang punya kelebihan lah. Sebab senang untuk communicate dengan team dekat China lah. So untuk makluman juga yang macam production operator, kami dah recruit juga beberapa orang dan kita akan hantar training pergi ke China dalam bulan ni lah. So kita tengah buat arrangement untuk mereka pergi ke China training. So bila mereka balik, mereka akan terus kerja di production menjadi senior operator. Okey. Jadi kita nampak di situ kepada para pendengar yang juga penonton yang di Facebook Live tu, jika ada yang berminat ataupun mempunyai kemampuan bahasa menulis dalam bahasa Mandarin tu, boleh cuba. Boleh cuba untuk datang. Betul, boleh cuba. Ya, sebab betul. memang susah nak jumpa. Ada Betul, tapi dia betul. susah. Tapi ada beberapa yang kami dah hire yang memang boleh cakap bahasa Mandarin lah. Ya, nampaknya dalam masa kini saya rasa kebolehan berbahasa dalam banyak bahasa tu penting. Untuk menjadi nilai tambah kepada seseorang individu itu. Baik, jadi kita dah sedikit pergi kepada kelayakan yang diperlukan dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah jawatan-jawatan yang ditawarkan ni berapa agak-agak anggaran
gaji dia tu, ataupun mungkin ada manfaat-manfaat yang lain ke secara umum je lah kalau boleh. Okay, saya just terangkan secara umum lah benefit ya. Boleh. Benefit yang kilang ni, kilang Sinopon berikan adalah yang lain yang saya tak pernah jumpa lagi sepanjang saya kerja dalam HR ya, di Ipoh. Okay. Kilang ni dia provide makan free meal okay, untuk staff. So staff akan dapat makanan free dekat time kerja, ikut waktu shift lah. Kalau shift pagi mereka akan dapat lunch, dan kalau petang tu kerja malam mereka akan dapat dinner atau supper lah. Kalau sebab mereka punya konsep dekat China, 3-3 kilang tu dia orang bagi 4 kali makan free untuk staff. So kat Malaysia ni kita cuba nak buat macam tu, tapi kos bahan mentah agak tinggi kan. Tapi still juga our GM nak juga buat macam tu. So dia provide one time meal lah, meal pun. Itu salah satu benefit lah. Keduanya kita ada bagi night shift allowance ya, dan juga full attendance allowance. Selain daripada yang itu yang common lah ya, yang common yang ada juga syarikat bagi, kita juga sediakan insurans untuk pekerja dan juga klinik panel. Okey, baik. Jadi saya rasa untuk gaji pula ya, untuk gaji tu macam kalau skill worker tu kita bagi lebih lah daripada minimum wages ya kan. Kalau macam untuk operator yang baru nak kerja tu kita akan bagi dalam 1,500 basic sampai ke 1,819 lah, tengok kalau ada experience. Okay. Tapi kalau skill worker tu dia 1,800 sampai ke 3,500 lah macam tu average untuk starting. Secara anggaran lah begitu. Anggaran, ya. Saya tertarik dengan yang permulaan benefit tadi tu yang bab makanan, sebab ini satu yang jarang sebenarnya di Malaysia untuk kilangan, sektor kilangan ni, terutama nak bagi makan 3 kali. Jadi pengenalan budaya ni sebegini saya rasa boleh untuk diperkenalkan atau dibuat oleh sektor-sektor yang lain juga, tapi mungkin melibatkan kos jugalah. Jadi soalan saya mungkin adakah penyediaan makanan tu ada kafe ke dekat kilang tu, ataupun dia dibeli dari luar atau macam mana? Kalau untuk Malaysia ni, untuk permulaan ni kita minta caterer hantar pack food lah setiap hari. So menu tu dia akan standard sama semualah. Ataupun nanti bila dah ramai nanti kita plan macam half ayam, half ikan macam tu kan. So akan dapat sekali dengan air lah untuk one set. Kalau katakan dah ramai macam tu, tapi masa sekarang ni kami tak ramai lagi, so kita hanya untuk lunch sajalah, belum lagi operasi yang shift malam tu. Okey, baik. Jadi saya rasa cuba sedikit kita dah mula dapat gambaran lah tentang apa sebenarnya yang syarikat Sinopon Evertraving ni tawarkan. Baik, jadi saya rasa dah jadi kebiasaan untuk pekerja-pekerja ni, bila dia membina satu kerjaya tu, dia tak nak setakat start dekat situ saja. Dia mahukan lebih peningkatan career path tu, dia memang inginkan benda tu. Jadi adakah potensi untuk career growth ataupun peningkatan kerjaya tu di syarikat Sinopon Evertraving? Daripada hari awal saya interview dengan GM, benda pertama yang dia cakap adalah career growth ni. Dia siap cakap kat saya, Iliana, nanti once you dah masuk, let's say you'll be selected as a HR, let's say after 1-2 years you dah boring dengan kerja HR, you can go for purchasing, you can go for warehouse, you can learn and then develop you punya skill lagi. So memang dekat sini mereka akan buat rotation kerja. Dan mana-mana pekerja yang diidentifikan ada kelebihan ya dari segi akademik dan juga sikap, itu penting lah, paling penting sikap. So mereka kata penting sikap dan juga rajin kerja, attendance cantik. So mereka akan develop orang tu lah untuk lebih ke tempat lain lah, maksudnya taklah satu jawatan je. Dan juga kita ada recruit satu fresh grad, tapi kita letak dia under management training, so nanti dia akan rotate untuk setiap section dalam QA tu sebelum kita appoint dia jadi QA engineer. So ini plan lah. Tapi macam benda tu dia kena ada effort daripada pekerja jugalah. Ya, betul. Jadi kalau bolehlah Puan kongsikan di Sinopon Evertraving ni sebenarnya ada berapa jabatan ataupun departmen apa yang ada dekat situ? Saya tak kira lagi. Tapi kalau ikutkan departmen tu kita ada lebih kurang
Dalam 6 lah, 6 jawab 6 unit. Lebih kurang 6 unit lah. Termasuk warehouse lah. Termasuk warehouse. Kalau warehouse dia di bawah supply chain lah. Warehouse purchasing dia di bawah satu department lah. Okey. Jadi setakat ini saya rasa gambaran tu dah semakin jelas untuk syarikat Sino Private Living ni tentang apa jawatan yang ditawarkan, skop kerja dia apa, kelayakan dia untuk minta jawatan-jawatan tu apa yang diperlukan, kelebihan manfaat yang lain daripada yang lain pun tadi kita dah dengar. Kemudian anggaran gaji yang akan diberikan, waktu bekerja pun dah dicakapkan. Baik, di situ kita dapat lihat Sino Private Living ni juga seperti yang Puan Lena katakan tadi, mementingkan juga peningkatan kerjaya. Okey, jadi makna peluang tu ada untuk anda yang berada di luar sana, terutama sekali yang sedang menonton di Facebook Live ketika ini. Okey, jadi anda dah dengar kan? Anda dah tahu semua apa yang kita bincangkan hari ini. Baik, jadi jangan lepaskan peluang anda. Anda mungkin boleh jadi sebahagian daripada keluarga Sino Private Living. Okey, baik. Jadi kita sedia maklum lah macam kita sembang di belakang tabir tadi. Puan dah sebelum ni terlibat dengan temuduga selain daripada Kandil Berkejaya lah sebelum ni untuk temuduga calon-calon. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya kekurangan pada calon-calon yang datang untuk temuduga ni, atau mungkin ada benda-benda yang boleh ditambah baik oleh calon-calon ni. Okay, sebelum saya highlight yang tu, saya just nak share yang salah satu lagi benefit kilang kami, walaupun kilang ni buat plastic form, tapi working environment dia adalah aircon. So dia sangat selesa, tak ada habuk. So itu ada jugalah candidate yang call saya tanya kan, kilang panas ke, sebab dia mengingatkan buat plastik ni kilang panas. Tapi tak, kilang ni sejuk je. 100% sebab barang kita tak boleh panas. Oh betul, plastik. Nanti dia pun tak tahan panas, bukan kata manusia je, bahan tu pun tak tahan panas. Okey, berbalik pada soalan Cik Hafiz lah, based on saya punya pengalaman yang dekat kilang ni, sebab kita tengah rekrut ramai orang, jadi saya jumpa ramai orang. Okay, ada yang fresh grad pun yang memohon. Pada fresh grad tu saya kongsikan tips ya, jangan malu masa cakap. Bila nak cakap tu walaupun English tu broken, tak apa, cakap je, sebab itu adalah you punya, dia nak tengok you confident ke tak confident cakap. Sebab orang yang fluent cakap English pun belum tentu dia bijak, tapi kena mencuba. So jangan malu. Kebanyakannya fresh grad ni belajar ada degree, tapi bila nak cakap English malu, tak biasa. Kita tahu macam especially kita orang Melayu, kita jarang guna, kita biasa cakap bahasa Melayu kan. Itu yang saya nampak lah. So kita yang kalau untuk orang Melayu saya nasihatkan jangan malu untuk cakap bahasa Inggeris. Okay, keduanya kena explain lebih detail apa yang you belajar, apa ataupun macam mana masa you intern. Jangan cakap saya intern macam tu je. So you kena explain masa intern tu apa you buat supaya panel nampak gambaran yang lebih jelas. Okay, yang ketiga, janganlah demand gaji sangat sebab fresh kan. Dapatkan tempat tu dulu. Dapatkan tempat tu, tunjukkan skill dulu. Lepas tu nanti boleh dah naikkan gaji tu. Kalau awal-awal dah minta sampai 3,000, 4,000, macam mana syarikat dah bayar kan? Sebab orang yang fresh pun, orang yang dah kerja lama pun baru dah dapat gaji macam tu kalau untuk bagi ekonomi. So pada pendapat saya tu je lah. Lepas tu last sekali tolong jangan always expect untuk kerja office hour. Sabtu Ahad nak cuti, tak boleh macam tu. Especially kalau you dah tahu apa you belajar tu, contoh macam belajar matematik ataupun belajar kimia, bahkan lab. Bila kilang, lab ni dia akan Pak Kilang operasi 24/7. So bila 24/7, lab tu pun kena buka setiap hari. Jadi dia bila setiap hari dia mesti kerja shift. So bila kerja shift ni banyak yang tak nak kerja shift, lepas tu nak cuti hari Ahad, Sabtu macam tu kan. Itu susah. So kalau tak memilih, insya-Allah rezeki tu ada. Ya, jadi saya rasa yang mendengar semua dah jelas ya. Okey, peluang kerja tu sebenarnya ada. Cuma kadang-kadang mungkin kita sedikit milih, itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi di Sino Private Living ni peluang tu dah ada. Cuma mungkin kerja shift tu ada sebahagian yang tak boleh nak terima kerja Sabtu Ahad, dia kata tak biasa apa semua. Jadi kepada yang lasak tu, yang rasa macam saya boleh ni, ini makanan saya ni, okey, datang dan sahut cabaran daripada syarikat Sino Private Living ni, datang untuk ditemuduga. Dan ketika anda ditemuduga itu pun anda kena yakin, confident dengan diri anda,
jawapan anda. Dan seperti yang Poliana terangkan tadi, jika ditanya tentang sesuatu soalan itu, terangkan, jelaskan dengan lebih spesifik. Jangan setakat di dasar sahaja. Kalau boleh pergi lebih dalam, lebih detail. Okey baik, jadi saya rasa setakat ni kita dah cover semualah yang berkaitan dengan syarikat Sino Point Ever Driving ni. Daripada jawatan sampailah Peregro, sampailah perkongsian bagaimana calon-calon ni, apa benda yang boleh ditambah baik, kurangan dan sebagainya. Okey baik, jadi saya rasa kita pun dah di hujung-hujung masa dah sekarang. Okey, kita dah cover semua, alhamdulillah kita dah berjaya untuk mewar-warkan kepada orang luar, kepada pencari-pencari kerja, bagaimana ataupun apa yang diperlukan untuk menjawab ataupun mencari pekerjaan di Sino Point Ever Driving ni. Okey, jadi mungkin Puan Liana ada kata-kata akhir lah untuk mempromosikan ataupun mengajak orang ramai datang temuruga dengan Sino Point Ever Driving. Silakan Puan. Okey, kepada semua yang mencari kerja ataupun yang belum bekerja, yang dah bekerja nak cari peluang baru, jemput datang ke booth kami untuk interview. InsyaAllah pada hari itu saya bersama dengan tim HR dan juga asisten GM kami akan turun sama untuk interview calon-calon daripada Malaysia, dia daripada China, dan juga QA QC manager daripada China akan turun untuk interview kerana mereka mencari calon untuk mengisi beberapa jawatan tinggi lah, especially jawatan engineer. Jadi pada yang nak memohon jawatan engineer tu, update resume cantik-cantik, letak gambar elok-elok, tulislah dengan lebih detail supaya bila mereka baca, mereka dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, baik. Jadi kita pun para pendengar di Facebook Live pun dah jelas, dah tahu semua, dah apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Baik, jadi anda semua jangan lepaskan peluang ini untuk datang, dan mungkin anda yang berpeluang, mungkin anda yang bernasib baik dan mungkin anda yang beruntung bernasib baik untuk bersama dengan syarikat Sino Point Ever Driving. Walaupun syarikat ini baru, tapi ia menjanjikan sesuatu yang boleh mengubah hidup anda, insya-Allah. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Noliana kerana sudi untuk bersama kami dalam program Borak Santai Ngopi Kejaya ini bersempena dengan Carnival Kejaya. Okey, baik. Jadi kepada anda semua yang di luar, anda yang di luar tu, marilah bersama kami. Mari kita ke Carnival Kejaya, Perak Sejahtera 2023 dan TVET, dan juga bersempena dengan Carnival Anak Muda Kamu pada 16 dan 17 September ini bertempat di Stadium Indra Mulia, Perak, dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi jumpa anda di sana. Jom moh kita gegar dekat Carnival Kejaya nanti. Baik, jadi sekian daripada saya. Semoga kita jumpa lagi pada esok hari. Anda ada lagi sesi bersama saya. Okey, kita jumpa. Semoga jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.